Assalamualaikum dan selamat pagi bersama MSI. Hari Isnin terakhir tahun 2022, 26 Disember. Tahukah anda apa itu kopi terbalik? Bagaimana tu? Jom merasai keunikan minum kopi terbalik yang didatangkan khusus dari Kuantan, Pahang. Budak remaja tetapi nampak dewasa. Adakah perkembangan begini yang mengikut trend gaya dewasa di media sosial baik untuk perkembangan diri seseorang remaja? Bagaimana ibu bapa perlu menanganinya? Ikuti perbincangannya bersama kami sebentar sahaja lagi. Assalamualaikum, selamat pagi kembali bersama kami di Malaysia hari ini pada hari Isnin 26 Disember 2022. Kita bermula pada jam 9.30 pagi. 1 jam ini bertemankan kami berdua ya. Saya Hanif Miswan. Dan saya Faria On. Pastinya hari cuti begini kadang-kadang ada yang plan lah, nak bangun lewat lah. Tenang-tenang lah. Semalam dah traffic jam, pergi keluar pun penat, kaki bengkak. Tekan minyak je pun tapi bengkak. Okey. Apa pun diharapkan semua sihat. Cuaca hari ini agak alhamdulillah menarik sekali, baik. Dan saya pasti ada juga beberapa negeri pun cuaca yang sebelum ni hujan lebat dah okey dah. Kembali tenang. Dan ada laporan dan juga perkembangan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia mengatakan bahawa mungkin keadaan akan beransur kembali reda pada ketika ini, pulih perlahan-lahan, dan kita faham ini mungkin antara waktu yang kritikal juga untuk proses membersihkan memberikan bantuan dan juga pembersihan terutamanya di kawasan yang terlibat dengan banjir pada ketika ini. Jadi itu juga antara perincian yang akan kami bawakan nanti tentang do's and don't kepada mereka nak memberikan bantuan. Ya, pastinya pada pihak NGO sukarelawan. Pastinya suka membantu tapi kena tahu cara lah pengurusan yang betul. Baik, hari ini MHI pagi-pagi kita nak ajak orang ramai minum kopi lah. Tapi kopi ni bukan calang-calang kopi, bukan biasa-biasa tau. Ini tak kurang biasa sikit lah. Kita sampai sekarang masih tertanya-tanya macam mana sebenarnya nak minum kopi ni kan? Tadi kena terlongkop lah apa. Macam mana nak masuk nak minum tu kan terbalik pula. Apa tu terlongkop terlongkop. Terlongkop tu terbalik. Terlongkop. Okey, tapi tak apa, kita nak tengok dulu cara pembuatan ataupun cara nak memperkenalkan kopi yang diterlongkopkan ini sebagai pengenalannya lah ya di Malaysia hari ini. Ini antara yang ditularkan di TikTok. Mungkin kita sama-sama saksikan terlebih dahulu visual ini. Pagi-pagi dia buat tarian piring. Tahu tak apa ni? Okey, ini apa namanya? Kopi? So, ini adalah nama dia kopi terbalik. Kopi terbalik. Okey. Macam mana sebenarnya asal-usul kelahiran ataupun idea kopi terbalik ni? Okey, saya bermula dengan asal-usul kopi terbalik. Okay? Kopi terbalik ni dia berasal daripada wilayah Aceh Barat. Okey.
minum kopi secara terbalik ni dia merupakan sebuah budaya dekat sana ataupun orang panggil tradisi. Dia bermula dari para nelayan zaman dululah. Mereka berlayar sambil membawa kopi. So para nelayan ni dia terbalikkan kopi ni sebab bagi mengelakkan serangga ataupun debu masuk dalam kopi dia orang lah. Sebab kalau dia dalam keadaan yang betul tu boleh terdedah lah. Panjang ceritanya. Patut kita duduk-duduk minum kopi kan. Betul lah. Sambil Menarik latar belakang dia. Okey, macam mana membuatkan Syahrul nak bawa keunikan ni ke Kewantan Pahang? Okey. Memang impian saya untuk membawa kopi luar daripada Malaysia masuk ke dalam kafe saya. Pada suatu hari saya panjang ni raja ni. Saya pergi ke Aceh. Dan kopi ni banyak terjual di tepi-tepi jalan dekat Aceh. Okey. So saya macam tertanya-tanya, benda ni baru dan terbalik kopi ni orang kata kopi harian dia orang lah kat sana. Dan saya cuba sendiri kopi ni dan ternyata rasa dia berbeza. Ya. Dan cara minum dia pun sangat unik dengan budaya dia sekali tu. So saya terfikir kenapa kalau tak bawa budaya baru ni masuk ke Malaysia kan? Dan alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat hangat. Ya. Boleh nak buat ke Fariha? Tak, saya sebab dia kata kopi ni kadang-kadang kopi dia ada bau tau. Berbezanya, Dia baik. Beza dia. Apa sebab katanya biji kopi ni pun dibawa dari Aceh kan? Ya. Apa keunikan dia? Apa beza dia? Kopi Aceh, biji kopi dengan Aceh kopi yang biasa tu. Okey, kalau saya letak sikit kan. Silakan. Kalau abang-abang akak boleh bau, Abang. Okey. cuba ambil bau. Okey, ambil bau. Pernah tak bau aroma kopi yang sebegini? Pernah tak Fariha? Dia bau dia lain sikit. Bau Bau dia ke ujung tu dia macam awak kena 2 kali. bau roasted dia tu kuat sikit orang kata. Dia tak boleh. Dia tak boleh beza lah ni. Okey, Roasted dia roasted dia berbeza lah. Ya. Sebab hidung saya ni rasa macam tu je lah. dia Sebab kuat tu- sikit. Dia kuat sikit ujung dia tu dia macam kuat sikit kan. Sebab tu pada kopi terbalik ni dia ada rasa yang berbeza lah daripada kopi-kopi yang lain dekat Malaysia. Awak dah 3 kali cakap pasal rasa ni. Yang pertamanya Fariha rasa biji kopi ni macam mana? Panggang dia, panggang dia seperti Molekul-molekul ya. Tapi yang saya pasti kopi ni membabitkan siapa terror fizik. Okey. Dia tahulah macam nak minum. Awak fizik berapa? Ambil fizik tak? Ambil. Sekadar lulus. Baik, mungkin Syarul dia nak tunjukkan macam mana cara minum ni. Okey, cara minum dia Bolehkah kita duduk Syarul? boleh. Sila. Akak duduk sini lah. Akak Saya sini. Saya tengah ke macam mana? Awak tengah. Saya tengah. Okey. Awak tu rumah kan? Okey. So, cara minum dia, Okey. ramai orang kata pelik lah, apalah, itulah inilah, sekadar marketing lah. Okey. Ada banyak komen macam tu. Okey. Ni kopi apa? Ni jenis apa ni Yang kopi ni apa? ada 2 jenis. Susu dengan gula. Oh, yang ni yang terbalik gula. Susu, kopi terbalik O lah. Yang ni yang gula. Okey, ni O lah. Okey. So, mari kita cuba. Mari. Ambil straw. Ambil straw 1. Ambil. Baik. Ambil straw 2. Ambil straw 3. So, Okey. hujung straw ni, letak je dekat hujung gelas macam tu. Letak kan? Letak Okey, je. Macam saya dah terkeluar ni tak Kita boleh. kena tiup. 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 Tengok. Oh yelah tiup dia keluar Tiup kuat sikit. Oi. So, air Awak minum terus. Dia baru suruh tiup. Step yang pertama tiup. Haus. Okey. So, selain daripada tradisi, sebenarnya ada sebab lain dia diterbalikkan. Sebab nak tapis biji kopi ni dari keluar. Oh, dia jadi macam kita hanya akan dapat airnya saja Ya, betul. Kalau minum secara biasa, kita akan tercekik. Oh, yelah. Okey, maksudnya bila dah habis ni kita kena tiup balik lah untuk proses turunkan dia lagi. Ya, betul. Wow, amazing. Masa mula-mula Syarul minum ni di Aceh. Macam mana? Macam mana? Okey. Dia perasaan tu. Jangan bunyi. Dah. Tak sampai habis. Okey. Macam customer yang lain, masa first time saya pergi, saya fikir apa dia sekadar nak
menarik orang untuk datang ke apa ke kan. Rupa-rupanya ada cerita di sebalik kenapa dia diterbalikkan. Okey. Apa ceritanya? Yang cerita ni para Tadi lah. nelayan. Itulah cerita dia. Penat. Tiup kena keluar sikit. Okey, Dia kalau tapi tiup nanti tak keluar. kan bila Faria cakap okey tiup kena minum sikit, tiup kena minum sikit kan. Kepuasannya dekat situ lah Syarul maksudnya. Ya, betul. Tapi boleh je nak tiup banyak keluar banyak terus. Oh, okey kita cuba bila boleh awak cakap cuba, boleh macam tu. cuba. Saya bukan boleh bila orang cakap. Tapi kalau perempuan macam itulah. Beria kau tiup kan. Hey, bila orang tengah tiup jangan buat kelakar boleh tak? So rasa dia pun lain kan kopi dia. Kopi dia betul. Dia pekat sikit lah rasa. Macam mungkin dipanggang tu agak lebih sempurna. Semuanya dipanggang. Ada juga yang tak ni kan. Ya. Okey, bila pengunjung datang ke Cafe Syarul, apa reaksi pertama? Macam dia panjang sikit lah explanation lah. Okey, minum pergi kan. Ada yang kalau regular customer, ada yang tahu, dia tahulah asal usul. Ada yang tak tahu ni, kenapa kopi terbalik ni? Dia terbalik. Ada customer yang dia terbalikkan semula. Dia terbalikkan semula? Oh, dia tak nak minum macam ni. Dia tak nak minum macam ni. Sebab dia tak tahu and dia tak nak minum macam tu. Okey. Sebenarnya terbalik ni sebuah tradisi yang dibawa dari Aceh. Yang tak tahu tu kita orang ajarlah dia. Bila kita orang beritahu background pasal kopi ni, dia customer jadi macam wow. Itu yang kita nak sebenarnya sebab benda baru kan datang masuk Malaysia. Cafe Syarul kat mana? Kuantan? Jalan Besar Kuantan. Jalan Besar tu. Kuantan. Pada orang yang pergi Kuantan tu boleh singgah lah ya sambil minum terbalik. Tapi saya rasa saya percaya dia kena ambil masa sikit lah nak minum. Kena betul. tenang-tenang kan. Dia kena macam tenang. Relax, jangan stres-stres. Ribut jiwa. Dia tak boleh stres-stres kan. Sebab nak meniup ni pun perlukan teknik tau. Sebab nak jawab pula penerbit punya soalan. Bukan. Awak nampak menikmati betul ya? Saya ya sebab tenaga dah dikeluarkan kena menikmatinya. Ini bukan boleh kalau kita minum air tenang ni tak. Ini kena berusaha jangan malas jangan malas. Kalau malas memang tak dapat minum air. Betul. Ini kena rajin lah kopi terbalik yang merajinkan kita. Okey. Satu hidangan ni berapa ringgit sebenarnya? Kalau di kafe kami RM8. RM8. Dua jenis ni saja ya. Yep. Kopi terbalik ada 2 jenis ni sajalah. Betul lah ya, agak memerlukan tenaga ya. Awak jangan malas Dia kena pusing-pusing macam ni. Okey. Kalau orang yang di luar Kuantan nak datang ke macam mana nak tengok perkembangannya. Okey. So kepada penonton-penonton di luar sana yang nak cuba something yang baru tentang kopi terbalik ni, nak try sendiri tradisi atau budaya baru, bolehlah singgah ke kafe kami Kopi Denteh Kuantan Pahang, Jalan Besar Kuantan. Kalau Waze ada je Waze kat dalam tu. Kopi Denteh. Kalau tak jumpa sangat, Hotel Central Kuantan, betul-betul depan Hotel Central Kuantan. Ya. Okey. Baik, terima kasih Muhammad Syarul Aiman datang dari Kuantan Pahang. Saya antara 5 bintang, tak dengar lah orang cakap nak meniup pula. Yalah, awak bagi berapa bintang? Saya dengar sampai tiup dulu. 5 bintang saya bagi 4.5. Wow. Sebab 0.5 tu penat meniup. Itulah kadang-kadang stamina pun kena kuat. Saya memang sukalah yang keunikan. Rasa dia memang lain, berbeza kan. Dan kita sendiri dapat melihat kepada dekorasi dia kan. Elemen-elemen yang ada tentang apa yang kita minum ni lah. Syarul, all the best ya. Okey, thank you. Terima kasih sudah menjamu kami pada pagi ini. Okay. Dan kita nak berhenti seketika. Selepas ni banyak perkongsian antaranya berkaitan dengan perkembangan anak-anak kita ini kan. Sekarang ni kan banyak dalam laman sosial tunjuk make up macam ni, pakai baju macam ni. Padahal usia baru belasan tahun tapi dah nampak macam umur dah macam 20-an dah matang. Dan bila kita tahu usia sebenarnya pun kita rasa sangat terkejut. Sebenarnya baru bawah 15 tahun ni kan. Tapi dah nampak macam sebaya dengan kita. Itu sesuatu yang baik ataupun tidak yang akan kita bicarakan di Malaysia hari ini. Jangan ke mana? Minum dulu. Tiup dulu. Oh, tiup dulu. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Saya nak teka lah umur awak ni. Kalau dengan pakaian sebegini. Tak payahlah teka. 18. Suka sangat. Lagi suka kalau umurnya bawah lah daripada yang sebenar. Sebab kita umur dah lanjut ke sana. Jadi ini pula isu kan.
Umur dia ke belakang tapi dia nak nampak lanjut ke depan. Sabar. Oi, awak punya lanjut tu jauh. Kopi tadi pun tak boleh settle tu. Okey, ini antara isu yang kita rasa macam okey ke tak okey? Ya, betul. Dan kadang-kadang ada yang nak nampak terlalu matang dengan cepat dan digalakkan oleh golongan ibu dan bapa juga untuk anak-anak kita ni yang baru berusia 14 tahun. Dan kadang-kadang kita terfikirlah kan di mana waktu zaman kecilnya itu adakah mereka menikmati ataupun tidak kan. Kerana tuntutan media sosial, kejayaan dan sebagainya. Dan kita nak saksikan terlebih dahulu bingkisan ini. Kita tanya ramai orang. Pandangan kan. Orang ramai pandangannya berkaitan dengan teka umur anak-anak ini ataupun adik-adik kita ini dengan penampilan mereka. Benar? Jadi jangan buang masa, kita saksikan ini. $32. 30-an? 20. Ni nampak macam 30? 27? Yang ni 22. Okey, yang ni nampak macam 25. 28. Hujung dah late 20s. Macam 25 kot. Sekali belasan tahun. Nampak macam 15 years old. Okey, ni saya beritahu usia sebenar dia orang. Yang pertama ni umur dia 15 tahun. Okey. 15. Okey. Astagfirullah. 15 macam ni. Yang kedua tu umur dia 11 tahun. 11 tahun. Oi. Serius. Yang last kali umur dia 12 tahun. Oh my god, tapi yang last ni tak teruk sangat macam yang dua tu lah. Untuk penerimaan orang masyarakat sekeliling kot, supaya nampak lebih relevan ke, ataupun sebab kalau kata umur dia belasan tahun, maybe dia punya segala pandangan dia pun orang tak berapa nak ambil kira kan. Jadi kalau kata dia tu kelihatan lebih matang, mungkin akan orang akan lebih dengar dia lah kot. Mungkin dia lebih suka macam tu lah. Mungkin juga sebab remaja sekarang pun banyak yang buat part time business walaupun masih study. Jadi maybe sebab business dia tu dia nak nampak sesuai dengan dia punya penterampilan. I think because me myself pun teenager, I am 20. I think sebab the exposure to the social media sekarang, macam orang nampak everyone else pakai makeup and stuff like that, so everyone nak jadi macam tu juga, so diorang ikut the trend lah basically. Diorang ni knowledge tu lah. Diorang ni knowledgeable lah. Sebab sekarang dengan multimedia kan, diorang ni expose kan. Banyak benda diorang tahu dari segi knowledgeable lah. Diorang expose. Lepas tu dari segi social media lah apa semua ni kan, diorang ni terdedah dengan pelbagai-bagai perkara kan. Jadi tu bukan nampak lebih matang, lebih knowledgeable lah. Peranan media sosial dan juga pengaruh sekeliling. Mungkin kalau di luar bandar tak ada kot yang macam ni lah. Selalunya dalam bandar lah, sebab dia dah more kepada fashion. Okey, dia punya surrounding dia, kawan-kawan dia pun sangat memainkan peranan lah. Okey, dan mereka ni pun saya nampak macam saya dulu umur 11 tahun pun tak ada macam ni. Still lagi comot lah. Ya, itu dia kan. Terkejut semuanya rata-ratanya bila diberitahu berkenaan dengan usia yang sebenar, masih lagi belasan tahun, tetapi gaya penampilannya dah ibarat 30-an pun dia orang teka tadi. Nampak dewasa berbanding usia. Baik, kita nak teruskan perbincangan ini bersama dengan Dr. Nasruddin Subhi, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia di UKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, doktor pun dah tengok tadi pandangan orang ramai, mungkin sedikit ulasan bila mendengar macam astagfirullah, sampai terkejut macam tu sekali. Macam mana tu doktor? Ini realitinya sekarang? Betul ya, ini juga realitinya sekarang. Tapi saya rasa perkara ini, kalau saya dalam situasi penonton-penonton tadi tu pun, ataupun mereka yang diwawancara ataupun ditanya, saya pun mungkin agak akan mempunyai pendapat yang sedemikian rupa. Ya, cuma di sini saya rasa perkara ini sebenarnya bukanlah suatu yang fenomena masa ini. Sebab saya kira waktu saya membesar dahulu, mungkin Fariha dan Hanif juga, ya, mungkin
ada juga keinginan untuk menjadi sedikit dewasa daripada usia kita kan. Dulu berangan pakai baju mak diam-diam. Kan kasih kasut mak diam-diam. Betul. Dulu saya form 3, saya harap orang anggap saya form 5. Nak cepat. And then kita rasa gembira kan, kita rasa bangga. Kan? Cuma sekarang ini berbeza dengan zaman kita dahulu adalah adanya social media. So bila adanya social media, informasi itu ada kalanya kita tidak boleh nak kawal. Jadi kalau misalnya ibu bapa tidak mengawal social media anak-anak mereka, so anak-anak ini akan mudah terpengaruh dengan apa saja yang dipaparkan dalam social media itulah. Jadi dengan cara itu mereka mungkin akan berkeinginan lebih untuk menjadi dewasa, sebab pada mereka bila menjadi seorang dewasa mereka ada lebih banyak peluang, lebih banyak kebebasan, lebih banyak keupayaan untuk melakukan pelbagai perkara yang kanak-kanak tidak boleh lakukan. Kan? Betul. Dia nak skip cepatlah. Betul. Doktor, dari sudut psikologinya, saya nak raikan apa yang doktor cakap tadi berkaitan dengan kadang-kadang kita pun nak kelihatan dewasa. Ini perkara yang biasa normal berlaku kepada golongan kanak-kanak ini. Tapi dari sudut psikologinya, adakah itu perkara yang bagus, yang baik sebenarnya, yang proses yang dilalui oleh setiap kanak-kanak dari sudut perkembangannya terutamanya, doktor? Alright. Segala apa yang berlaku itu ada kebaikan dan keburukannya lah. Kalau kebaikannya mungkin daripada situ, kalau misalnya kita sedikit matang daripada usia, golongan dewasa pun sebenarnya suka. Sebabnya bila cakap sekali kita mudah faham. Bukannya cakap 3-4 kali tak faham-faham lagi kan. So maknanya bila tak faham tu dia tak matang. Mungkin dari segi pemikiran ataupun dari segi emosinya. Tetapi bila dia matang itu, jadi urusan itu mudah. Jadi orang dewasa pun suka. Jadi orang dewasa layan. Tapi kalau benda ini keterlaluan, of course dia akan menyukarkan juga, menyukarkan juga keadaan disebabkan oleh hakikatnya mereka masih lagi kanak-kanak. Mereka bukan lagi golongan dewasa dan mereka imitate perbuatan tersebut. Dari segi perundangannya mereka tetap kanak-kanak masih 18 tahun ke bawah kan. So segala apa yang dilakukan mungkin akan memberikan implikasi undang-undang itu sekiranya tidak dikawal dengan baik dan sempurna. Jadi pada saya ibu bapa itu memang sangat perlu memantau peribadi kanak-kanak tersebut. Maknanya sebagai seorang ibu bapa dia kena kenal anak dia tu. Baik, sebab matang dan nampak dewasa dua perkara yang berbeza kan. Macam matang tu mungkin dari segi pemikiran. Nampak dewasa tu kan dia belum matang tapi nak nampak dewasa. Cumanya bila doktor kata peranan ibu bapa, ini kalau zaman sekarang ni sukar, itulah cabaran utama ibu bapa, bagaimana macam nak memantau. Kita boleh memantau. Tapi bagaimana doktor? Peranan ibu bapa tu selain memantau, sebab kita tahu kadang-kadang anak-anak ni dia macam mana? Dia nak pakai macam ni. Kadang-kadang sekarang ibu bapa di bandar khususnya dua-dua bekerja. Kan? Jadi masa bersama anak-anak tu agak lebih kurang. Jadi bagaimana? Apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa sebenar-benarnya lah? Sebab saya rasa itu antara cabaran utama juga. Nak sekat sekejap lagi. Ada cara tak? Alright. Okey, persoalan yang bagus, Fariha. Saya kira sebagai ibu bapa, apa yang pentingnya adalah kita perlu ada ilmu. Kita perlu ada ilmu dan ilmu semasa. Sebabnya cara mendidik anak-anak zaman sekarang, of course tidak sama cara kita dibesarkan. Malah mungkin tidak sama 10 tahun dahulu. Ataupun 5 tahun dahulu. Sebab kalau kita tengok perkembangan teknologi sekarang, contohnya macam sekarang kita dah menginjak ke 5G kan. So daripada 1G ke 2G ataupun G seterusnya tu, tempoh masa itu semakin singkat. Dan konsep langit terbuka itu semakin semakin besar kan. Jadi sebagai ibu bapa, kita kena, pertama sekali pada saya, kita kena tahu bagaimana nak mendidik anak-anak mengikut zamannya. Dan kita kena belajarlah sebab belajar itu bukan hanya di bangku sekolah ataupun bukannya secara formal. Kita boleh terus belajar secara
secara tidak formal, ya, dan itu tidak salah, ya. So dan apabila kita ada ilmu itu, saya percaya kita boleh mendidik anak kita dengan lebih baik dan sempurna. Jadi bagi anak-anak pun, ialah anak-anak dia ada kalanya dia akan ada sifat manipulatif ni. Jadi kalau misalnya ibu bapa itu tak ada ilmu, lagi senanglah dia manipulate ibu bapa. Ibu bapa kena lebih manipulate. Betul. Kena lebih bersedialah, lebih tahu ilmu tu daripada kena lagi tahu. tinggi daripada anak. Kan kalau mereka begini, kita dah begini dah. Sebab itu kita nak kongsikan, doktor, sebelum kita nak teruskan perbincangan ini. Ini berkaitan dengan seorang pelakon remaja namanya Christina Raisah yang memang penampilannya mungkin kerana tuntutan industri perlu lebih matang dan melihat kepada watak-watak yang dilakukan juga dan mendapat galakan daripada ibu dan bapanya. Baru berusia 14 tahun tapi kalau tengok macam kita tak nampak pun belasan tahun tu. Tapi kita kenal dululah dengan Christina Raisah. Jika dilihat secara luaran, pasti ramai menyangkakan bahawa pelakon Christina Raisah berusia awal 20-an. Tetapi realitinya, adik Christina baru berusia 14 tahun dan masih berada di bangku sekolah. Christina sudah berkecimpung dalam dunia lakonan sejak berusia 4 tahun. Pasti ramai tahu bakat lakonan dalam pelbagai drama yang dibintanginya sejak kanak-kanak sehingga kini. Bagi Christina, penampilan dewasa yang ditampilkan dirinya adalah imejnya sendiri. Cara bertata rias yang dipelajari melalui media sosial juga adalah satu daripada personaliti yang dibawanya untuk kelihatan lebih dewasa. Pandangan saya suka je. Sebab saya memang menjadi diri saya sendiri. Saya jujur, apa yang korang nampak tu itulah saya. So pandangan saya macam, okey, tak ada apa, selagi tak ada yang buruk-buruk, tak ada benda yang salah, saya tak buat salah, so okeylah. Tapi realiti saya adalah kan sebelum ni saya macam biasa, macam budak-budak biasa, tak pandai make up semua kan, tak pandai outfit lagi zaman rempit dulu. Budak-budak slow mo, so macam saya pernah lah orang-orang kutuk saya, cakap buruk lah bagai. Benda tu saya ambil, saya positifkan benda tu, saya glow upkan diri saya sendiri dengan saya pandai belajar make up, stylekan diri saya. So jadi macam tu lah. Ikut trend jugalah lebih kurang, tapi saya sendiri nak lah benda tu. Rozana Aminuddin, 44, ibu Christina mengakui dia bangga melihat imej dewasa yang dibawakan oleh anaknya kerana baginya itu adalah sisi kematangan yang dilihat ada pada Christina. Dia sekarang 14 kan? Daripada luaran dia, kalau keluar, orang akan ingat dia, macam dah 17 kan? Macam dah tengah 5 kan? Tapi ikut ketinggian dia pun orang ingat dia macam dah sekolah menengah lah, macam kakak-kakak lah sangat kan? Tapi dia baru 14, kat rumah ada yang dia nampak matang, ada yang dia memang kanak-kanak riang. Perangai budak-budak dia tu kan. Tapi dia punya cara pergaulan memang kebanyakan dia matang. Fikiran dia tu memang matang. Ada 70% tu matang. Akak dengan Kish tak ada rahsia tau. Dia orang memang kamcing gila. So maksudnya interaksi ibu dengan anak, apa yang tak betul, kerana akak tak betul kan, itu memang begitu. Bagi akak kan, mak bapak yang kat luar sana kan, kena ada interaksi dengan mak dengan anak. Mesti kena ngam. So jadi anak tak kira orang lain. Kan? Itu memang terbaik. Penampilan dewasa dan kematangan diri adalah dua perkara yang berbeza. Bagi Christina, dia cuba membuktikan bahawa dia memiliki kedua-duanya dengan menjaga penampilan diri mengikut trend terkini. Selain itu, kematangan yang ada pada dirinya dibuktikan melalui personaliti yang ditunjulkan dengan cara pemikiran tersendiri dan tidak dibuat-buat. Ini adalah kerana Christina dikelilingi oleh orang dewasa, terutama ibunya yang sentiasa mendampingi seperti sahabat dan memberi tunjuk ajar ketika diperlukan.
Baru usia 14 tahun. Tapi ialah sebab mungkin Christina sendiri daripada kecil. Umur 4 tahun. 4 tahun dah, kan? ya. Bila kita ni di sekeliling kita ni selalu dengan orang dewasa. Contohnya macam kita ni kalau dibesarkan oleh nenek. Kita pun nanti lama-lama mulut kita ni akan bercakap macam orang tua juga. So pengaruh di situ tau. Jadi bagaimana? Awak pula salah. Betul, bukan. Saya pun dalam fasa yang sama macam awak juga kan. Ada kalangan ibu bapa sebegitu, doktor, boleh membawa anaknya juga dalam arus yang sebegitu kan. Ada yang membiarkan juga. Jadi di zaman sekarang ni macam nak seimbangkan, doktor, kita nak anak kita matang tapi dalam sama kita tak nak dia terlepas proses ataupun fasa peralihan ini. Usia kan. Pada saya yang paling penting adalah kita mengenali anak kita itu. Sebab as parents sebenarnya you are the person yang betul-betul akan kenal dan faham anak masing-masing. Dan setiap anak kita berbeza. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak mengambil peluang, kita generalize, kita stereotype dan kita terlampau sibuk dengan keduniaan, yang maknanya kita sibuk bekerja dan sebagainya. Kita kurang masa untuk kita peruntukkan kepada anak-anak dan kita mungkin akan miscalculate ataupun kita misjudge tentang sebenarnya apa keperluan anak kita. Pada dasarnya sebenarnya sebagai kanak-kanak mereka hanya memerlukan the love and care, attention itu. Saya sendiri pernah membuat ujian yang a small experiment kepada anak-anak saya waktu mereka sedang membesar. At that time saya ada 2 orang anak, so at that time dia umur dalam 6 dengan 4 tahun macam tu. So biasalah hujung minggu kita ada kalanya bila kita ada masa terluang kita bawa window shopping dan sebagainya kan. So masuk kedai toys, pergi makan dan sebagainya. And one moment tu, satu ketika itu saya bertanya dengan anak kedua saya which is dalam lingkungan 4 tahun. Adik, what do you like about the outing ataupun apa yang you suka tentang aktiviti kita hari ini? So in my mind mungkin dia akan sebut dia masuk kedai toys, tengok kan, walaupun tak dapat pun toys tu kan. Because the ayat yang saya selalu akan cakap, okay, we'll see. Kan? I want that, we'll see kan. Sebab dia kenalah ada apa-apa yang dia lakukan baru boleh dapat kan. Because I don't treat my daughters untuk easily dapat sesuatu. Reward lah. Dia mesti ada reward base lah kiranya kan. But surprisingly dia cakap the thing that I like best is that masa bersama dengan kakak, mami, dengan daddy. Kan? So to her it's kebersamaan itu yang perlu. Jadi kita ni di zaman sekarang ni saya sedar kita dah lebih berkemampuan sebab ekonomi bertambah baik so maknanya dan kita merasakan ada kalanya bila kita terlampau sibuk, bila kita terlampau pack dengan tugasan kita rasa bersalah, kita cepat rasa bersalah. Saya setuju. Kan. So bila rasa bersalah, contohnya macam Fariha buat apa? Kita akan belikan permainan macam you nak apa? Kita tanya dia. Ataupun ada kalanya kita tak tanya pun. Kita beli, terus kan? anggap dia sukakan benda ini, kita belikan dia. Sebab secara sebelum jadinya kalau seorang manusia itu dia dapat hadiah, reaction dia adalah kegembiraan. Tapi kita tak tahu mungkin itu sikit je. Kan? Di sebaliknya itu. Itulah masalah sebenarnya cabaran dia adalah apa tu. Kadang-kadang saya setuju dengan doktor cakap itulah. Sebenarnya kalau kita dengar kita kena kenal anak kita, itu bukan benda yang senang tau. Benda itu susah. Okey, doktor, kita faham kan dengan caranya sebegini, dengan ibu bapanya sebegini, tapi dalam masa sama kita nak bagi ruang kepada anak kita untuk membesar juga, bagi mereka buat pilihan, bagi mereka buat keputusan. Mungkin kita rasa anak kita dah boleh buat keputusan dah ni, tapi dengan tanpa panduan ibu bapa, kadang-kadang keputusan yang dibuat itu mungkin salah, mungkin tak betul, sejajar dengan usianya. Macam mana kita nak bagi mereka waktu untuk lepaskan panduan tersebut tu macam mana? Tanpa panduan daripada kita secara langsung tu, doktor. Okey. Mendidik anak ni dia ibaratnya main layang-layang lah. Kan? So ada kalanya kita lepas, lepas tu kita tarik balik kan. So memang untuk anak-anak ni kita kena beri ruang dan peluang untuk mereka membuat pilihan, membuat keputusan. Bermula dengan yang kecil-kecil dululah. Contohnya katalah okey, kita nak keluar hari ini, dress up kan. So
dia pakailah baju apa yang dia rasa bersesuaian. So bila kita rasa kita sebenarnya nak pergi majlis ni, kenapa seluar macam ni kan? Kadang-kadang budak-budak ni dia main sarung aja apa yang selesa kan. Tapi dia terlupa yang function ni sebenarnya adalah juga sedikit protokolnya kan. So kita tegur, that is the small things lah. Dan sedikit-sedikit kita berikan peneguhan untuk kita memberi mereka membuat keputusan yang lebih bermakna. Tetapi kita kena sentiasa memantau. Kita tak boleh lepaskan anak kita begitu saja. Doktor, membimbangkan tak, merisaukan tak sekiranya kalau anak kita ni dia nampak dewasa daripada usianya, maksudnya dia nak cepat dewasa, membimbangkan tak kepada masa depannya? Okey, kalau saya secara peribadi, I would say kalau misalnya benda itu keterlaluan, boleh jadi membimbangkan. Sebabnya mereka mungkin akan menjadi mangsa kepada orang dewasa yang ada ulterior motive. Kan? So biasa kalau misalnya contohnya yang paling mudah kita tengok jenayah, katalah jadi keldai kan. So mereka itu tidak matang. Jadi orang dewasa ini yang instruct. So the fact that mereka ini suka berdamping dengan orang dewasa sebab mereka nak mereka nak memamparkan mereka itu dewasa. So mereka itu lebih mudah untuk dipengaruhi atas agenda-agenda si dewasa yang tidak baik ini tadi. So itu dia sekiranya sifat itu keterlaluanlah dan tidak dipantau. Betul. Jadi keseimbangan itu perlu ada ya. Betul. Pemantauan dan juga nak melepaskan mereka ke alam remaja dewasa itu pun perlu ada juga. Tak boleh nak terlalu ketat juga kan. Terutamanya pada tempoh dan juga pada zaman sekarang inilah. Doktor, terima kasih banyak doktor. Terima kasih juga. Terima kasih banyak doktor. Pastinya kita ibu bapa ni anak kita sedang membesar. Jadi kepada kalian juga sebagai ibu bapa perlu tahulah. Satunya mana sibuk kita sekalipun, kita kena ada waktu yang diluangkan supaya kita kenal. Jangan sampai kita satu masa anak kita ni sebenarnya nak apa. Kita sendiri pun hilang arah sebenarnya siapa anak kita ni. Betul, dah tak kenal kan. Dan lebih penting bagi anak-anak pula daripada sudut pandang mereka, ibu dan bapa ini ataupun salah seorang daripada mereka sekalipun adalah role model yang paling dekat, yang paling banyak memberikan pengaruh. Jadi penting untuk kita seimbangkan juga ya cara untuk kita membesarkan mereka. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak bicara berkenaan dengan Petronas 366 episod terakhir sebelum hari Natal dan juga tahun baru ni. Dah tengoklah, saya tengok tadi pun macam alamak. Berdentum-dentam tadi kan saya tengok. Okey, baik. Kita akan lebih banyak perkongsiannya, terus kekal bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita nak teruskan berkenaan dengan Petronas 366. Ini drama bersiri, dia ada 7 episod sempena dengan kempen perayaan Petronas tahun 2022 yang bertemakan semangat mara semula. Tapi menariknya kalau kalian tengok di YouTube, wow, saya suka. Siapa yang suka jalan cerita yang mementingkan storytelling tu, inilah dia antara yang harus wajib ditonton. Baik, kita nak terus bersama dengan 3 tetamu kita hari ini. Kita perkenalkan Jihan Miskin sebagai penerbit eksekutifnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, dan kita ada pelakonnya Lee Chi. Okey, ada juga seorang lagi Azri Sabri. Terima kasih bersama kami hari ini. Okey, Jihan, kita jalan dulu berkenaan dengan Petronas 366 ini. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan? Okey, jadi projek ni diilhamkan sejurus selepas MCO tamat. MCO yang akhir last year kan. Jadi di situ kami dan Petronas dan juga kreatif team memikirkan apakah mood atau tone rakyat Malaysia dan apakah yang perlu ditonjolkan. 2 tahun kita duduk rumah, banyak struggle apa semua. Jadi kami tonjolkan konsep mara semula di mana second chances, kita cuba beri semangat untuk kita semua bangun dan buat yang terbaik selepas pandemik. Dari situlah diilhamkan konsep 366. Tapi satu benda yang menarik sebab kalau kita tahu Petronas ini dia membawa satu jenama besar. Setiap kali membabitkan produksi dan penerbitan dia kena macam satu penanda aras yang cukup tinggi. Betul. Jadi mungkin ini cabaran kalian untuk menghasilkannya.
Dia ada beberapa cabaran. Firstly, kami semua tahu Petronas ni, they started the brand film, festive film thing all those years ago kan. Jadi legacy mereka kuat daripada zaman Yasmin Ahmad sampai sekarang. Dan kami memikul tanggungjawab itulah untuk meneruskannya. Tapi cabaran untuk siri ni sebenarnya yang paling mencabar ialah dia ada 7 episod. Tapi episod tu scattered throughout the year tau. And then each festive is a different episode. Jadi dia tak konsisten. Dia bukan macam siri. Tiap kali pukul 2 hari Selasa keluar episod. Betul. Dia ada tema dia kan. Dia lain-lain. Chinese New Year bulan Januari. Betul. Lepas tu lagi 3 bulan ada raya. Lepas tu lagi sebulan ada Kak Matang Gawai. So that's the first challenge. The second challenge is because dia melibatkan perayaan yang berlainan. Betul. Different segment of Malaysia yang tengok perayaan tu. Jadi those two were the main two challenges. Macam mana kita nak buat satu cerita di mana semua rakyat Malaysia boleh layan dan juga untuk continue throughout the year sebab 1 tahun ni panjang. Betul. Kalau tengok YouTube komen tiap-tiap kali kita habis satu episod cliffhanger, ada je orang tak puas hati. Alamak, kena tunggu lagi 100 hari. Nak tunggu lagi 3 bulan. Tapi menarik, itu yang sebenarnya orang akan tadi nanti. Baik, kita tanya antara pelakon. Ini tonggak utama juga Lici, ya. Dari segi lakonannya, dari segi macam tadi cabaran yang dilalui dan sebagainya. Bagaimana Lici melihat message, nak sampaikan message kepada penonton ni melalui lakonan, satu benda yang sukar juga. Jadi bagaimana Lici membawa tanggungjawab besar ini? I guess it's very important to really understand what the character is trying to tell. Really have to understand the backstory of the character as well. It wasn't an easy task. That's why I'm really thankful that we have Jehan, we have many other crews that helped me throughout. Yeah, and other actors as well. Macam Azri, mungkin message kan, keunikan melalui siri inilah. Dia banyak siri sepanjang tahun dan sebagainya. Dan awak juga, kalau tengok, saya suka cara lakonan yang bersahaja tetapi message itu sampai. Jadi apa sebenarnya yang ingin nilai-nilai murni yang diterapkan melalui episod ini? Kalau kita tengok daripada episod 1 sampai episod 7 kan. Kepada yang belum tengok tu sila tengok dekat YouTube dengan Facebook Petronas. Ada nilai yang nak disampaikan, nilai yang jelas yang saya personally boleh nampak adalah nilai kasih sayang dan perpaduan rakyat Malaysia lah. Jadi melalui nilai-nilai ini kita boleh tengoklah dekat throughout the series 7 episod. Setiap individu yang terlibat dalam series drama Petronas 366 ni kita boleh lihat bagaimana diorang saling bantu-membantu kan. Diorang memberi sokongan, memberi dorongan kepada antara satu sama lain lah, tak kira bangsa ataupun kaum kan, latar belakang apa, diorang kita bantulah. So kita boleh ambil nilai-nilai murni ni untuk dipraktikkan dalam kehidupan harian kita. Saya harap macam itulah kan. Yang belum menonton sila menonton Betul. Okey, untuk episod ke-7 ini membawa mesej hari Natal juga Tahun Baru. Ya. Okey, mungkin boleh ceritakan sikit keunikannya yang dibawakan nanti. Okey, so firstly kat Malaysia ni jarang ada brand yang buat iklan atau kisah-kisah hari Natal. Jadi for us to be able to do a proper Christmas story itu satu benda yang baru dan agak satisfying lah. Tapi dari segi jalan cerita ada surprises dalam tu sebab dia episod terakhir. Saya harap kalau ada penonton baru yang baru masuk, dia tengok episod 7 dulu. Lepas tu tertarik untuk menonton. Tengok 7 dulu. Atau kalau tengok daripada 1 sampai 7 sebab dia fleksibel. Siri ni fleksibel, dia boleh ditonton in different order sebab like I said, it's a different format. Tengok episod 1 dulu lah, kenal siapa watak, siapa Poji, siapa Ji. Lagi puas. Lagi kan puas. macam mana diorang bertemu. Tiba-tiba ni Poji hilang, tiba-tiba siapa? Saya sampai sekarang siapa yang lelaki yang first episode. jadi benda tu satu benda yang menarik. Mungkin Lici boleh cakap dengan penonton kan untuk saksikan sebab ini adalah episod terakhir. Yes. This is the very last episode and it really wraps up the whole year for us, and especially what we learned as the character, what we learned. So I really hope that you guys can go and watch, enjoy it. It's on Petronas YouTube and Facebook. Yes. Dan Aziz Sabri, kenapa kena tonton
Petronas 366 ini? Kenapa kena tonton? Storyline lah. Storyline. Nilai-nilai murni. Satu Malaysia. Dan juga bagi saya lah personally saya suka menonton sebab dia punya visual dia cantik. Visual cantik, lepas tu diarahkan oleh Khabib Bhatia, pengarah filem yang terkenal kat Malaysia kan. So pergilah tengok. Kena tengok lah. Kena tengok. Dekat YouTube dan Facebook Petronas. Ini dia Petronas 366, boleh saksikan di YouTube dan Petronas juga Facebook Petronas. Saya janji betul ini benar, bukan saya tak dapat bayaran tapi saya supaya penonton memang dari segi shot, dari segi storytelling semua superb. Terima kasih kepada Jian Miskin, Aziz Sabri dan juga Dici bersama kami Petronas 366. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak terus berbicara berkenaan dengan bagaimana panduan NGO sukarelawan yang nak pergi membantu kawasan banjir masa banjir ini kena tahu apa dia sebenarnya pengurusan yang betul untuk ke lokasi. Semua selepas ini di MHI. Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak teruskan perkongsian ya. Ini berkenaan dengan antara bantuan ataupun mungkin niat kita nak bantu tu dah bagus kan. Cuma penyelarasannya perlu diperkemaskan lagi lah kan. Apatah lagi di lokasi bencana. Jadi kita nak terus bersama dengan Colonel Pertahanan Awam Muhammad Zahar Mujab, merupakan pengarah Pertahanan Awam Negeri Kelantan. Assalamualaikum Tuan. Tuan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya. Okey, terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu Tuan keadaan semasa di Kelantan pada ketika ini? Ya, okey. Terima kasih kepada saudara Hanif dan saudari Fariha serta penonton TV3 yang mengikuti keadaan banjir. Baik, alhamdulillah cuaca dan dah mula cerahlah di Kelantan ni. Jumlah mangsa yang terkesan pun kita nampak hari ini dah berkurangan sehingga 85%. Mereka pun dah masing-masing pulang untuk mencuci rumah lah. Kalau kita tengok dan juga aktiviti ekonomi pun dah mula berjalan lah sekarang ni. Baik. Tuan, biasanya kalau macam pasca banjir ni kan kita perlukan tenaga yang ramai untuk membersihkan lokasi dan sebagainya. Tapi bagaimana mungkin isu di sini adalah apabila ada segelintir, sesetengah sukarelawan dan juga NGO yang datang, mungkin perlunya ada jugalah perkongsian ilmu. Tu kena ada ilmu juga Tuan nak pergi ke lokasi-lokasi itu tak boleh segah macam tu je kan. Betul. Ya. Okey, baik. Kalau kita lihat sejak hari Jumaat lepas daripada Jumaat sampai semalam cuti panjang. Jadi ramailah yang datang untuk membantu dan melakukan aktiviti-aktiviti pasca banjir. Jadi yang datang tu daripada pelbagai NGO, pelajar institut pendidikan, agensi-agensi dan pelbagai kumpulan lah dari luar Kelantan maupun di dalam negeri Kelantan lah. Kita sikit pasal yang dalam negeri Kelantan lah ya. Jadi dalam pengurusan bencana, mekanisme pengurusan bencana, setiap bencana diuruskan melalui pengurusan bencana di peringkat daerah, pengurusan bencana di peringkat negeri dan juga pengurusan bencana di peringkat pusat lah. Ini dia ada level-level yang tertentu. Jadi setiap penugasan atau kerja perlu melapor melalui Pusat Kawalan Operasi Bencana ataupun kita kenal PKOB. Jadi setiap peringkat ni ada PKOB masing-masing, daerah, negeri dan pusat. Jadi kalau pusat tu pihak NADMA sendiri dia ada rakan NADMA terdiri daripada pelbagai NGO. Begitu juga daripada negeri dan daerah. Dan selalunya pusat kawalan operasi daerah lah yang berada di daerah tu yang telah diputuskan melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Jajahan ni. Kat sini kita akan melapor. Jadi NGO atau kumpulan-kumpulan yang datang untuk membantu sememangnya kita alu-alukan. Namun datang je kat PKOB tersebut ataupun memaklumkan dengan agensi-agensi dalam Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana di daerah tersebut yang terdiri daripada pelbagai agensi lah, daripada APM, Angkatan Pertahanan Awam, pihak PDRM, pihak bomba. Jadi mereka ni boleh membantu memudah cara
untuk memaklumkan kepada PKOB dan kat sini kita boleh aturlah untuk pergi ke kawasan-kawasan yang telah kita nak buat proses-proses pasca bencana. Ya, penyelarasan tu sangat penting ya Tuan ya. Dan mungkin melihat kepada persiapan diri sendiri tu Tuan, nak datang membantu, nak datang memberikan pertolongan ini, apa persiapan diri sendiri yang perlu dilakukan oleh individu-individu ini Tuan? Kesihatannya, persiapan fizikalnya macam mana itu Tuan? Oh, baik. Yalah, satu lagi, bila proses-proses pasca bencana ni, diri sendiri pun kena juga sihat lah datang ya. Sebab kawasan-kawasan tersebut pun ialah bila proses pasca bencana ni banyak melibatkan kita buat pembersihan. Jadi begitu juga kita pun bila selepas bencana ni ada juga penyakit-penyakit yang perlu dikawal. Macam penyakit kecil tikus apa semua tu. Jadi kalau kata ada luka tak seeloknya lah masuk ke kawasan-kawasan yang berair. Itu boleh menyebabkan risiko pada diri sendiri pula. Ya. Baik, terima kasih Tuan banyak-banyak di atas maklumat yang diberikan. Perkongsian itu mungkin memberi sikit panduan dan juga informasi yang harus diikuti oleh pihak NGO jugalah. Itu dia Colonel Muhammad Azhar Mujab, Pengarah Pertahanan Awam Negeri Kelantan. Okey, kita dah pada hampir di penghujungnya. Sedikit kita nak kongsikan berkaitan dengan keadaan cuaca semasa di seluruh negara pada ketika ini dan tiada amaran ribut petir pada hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Cuma hujan lebat berterusan di sekitar kawasan Sabah dan Sarawak ya, yang perlu dikongsikan kepada anda. Tapi ini amaran hujan berterusan kategori waspada. Dan Sabah masih lagi diberikan perhatian. Apa yang dilaporkan sebelum ini kan, 100 buah rumah roboh dipukul ombak di Sandakan Sabah. Okey, ini perkongsian pada hari ini di Malaysia hari ini. Esok kita akan bawakan berkenaan dengan bagaimana mengatasi trauma akibat tragedi dan juga bencana. Kita sebagai rakyat Malaysia juga, sebagai masyarakat yang kawasan tidak terjejas, perlulah beri juga sokongan kepada mereka. Apa saja bantuan sebenarnya apa yang mereka perlukan. Betul. Okey, yang penting kepada anda semua, semoga segala informasi kami kongsikan dapat dicakna dengan lebih baik dan jaga diri, jaga kesihatan pada hari ini. Okey, senyum selalu. Saya Alex Mison dan juga Pariah On. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.